Assalamualaikum, hai, jumpa lagi dalam channel YouTube Quick Creator. YouTube yang mana Kak Syah mengajar untuk melukis di atas permukaan kit. Korang jangan lupa like, subscribe dan juga on notification, okey? Video kali ni Kak Syah nak ajar cara melukis corak batik pada permukaan kit. Okey, sebelum korang melukis apa-apa pun corak batik yang korang boleh search di Google, korang kena lukis dahulu dekat kertas. Sebab apa? Kita nak ajar tangan kita macam mana kita melukis dahulu pada permukaan kertas sebelum kita next step baru kita melukis pada permukaan kit. Bila kita dah biasa tangan kita melukis pada kertas and then kita bawa kepada permukaan kit, ianya akan jadi macam lebih lancar lah bila kita nak melukis nanti. Lepas tu korang kena awal-awal lah siapkan adunan tu, ambil sedikit dan kita gunakan. Kita dah rancang lah, okey, untuk bunga ni kita nak warna apa, untuk tulisan kita nak warna apa, untuk lining dia, tepi-tepi dia nak warna apa, background nak warna apa. So kita kena sediakan dahulu sebelum kita melukis corak batik ni. Okey, ni kita dah ready untuk melukis. Untuk membuat lining corak di bahagian luar, biasanya Kak Syah akan masukkan adunan tu dalam piping bag. Bukan kita tak boleh guna scriber needle yang biasa yang hujung dia tajam tu. Bukan kita tak boleh guna tu, tapi dia akan agak lambat kerja kita. So, bila kita guna piping bag ni, dia akan lebih mudah dan piping bag ni yang ada adunan ni, dia akan bertindak macam kita punya pensel. Macam mana kita melukis di atas permukaan kertas, macam tu juga nanti kita akan lukis pada permukaan atas kek ni. Okay? Tadi kita kan dah melukis corak. So, kita akan mulalah ikut balik apa yang kita dah draw pada kertas tadi. So macam ni Kak Syah akan lukis dulu bunga. Untuk basic-basic bunga ni, kalau nak tahu basic-basic bunga, awal-awal video Kak Syah, sekarang ni video Kak Syah adalah video yang ke-55. So video yang awal-awal dulu, Kak Syah dah ajar dah macam mana nak lukis basic bunga bagi corak batik. Okey, untuk corak batik ni, korang boleh melukis apa sahaja yang korang dah Google. Kan kita banyak pemerhatian macam mana sebenarnya corak bagi batik ni. Jadi, korang just apply sahaja. Kalau kata tak berani, lukis dulu. Belajar tangan kita, biasakan tangan kita untuk melukis pada kertas dahulu. InsyaAllah nanti korang dah boleh cuba untuk melukis, dah tahu dah teknik macam mana nak melukis batik pada permukaan kek. Okey? Dan untuk melukis batik, daripada pengalaman Kak Syah melukis batik, korang tak kisah lukis je apa saja, sebab batik ni dianya satu corak yang orang kata kita bebas untuk melukis. Janji ada corak yang kita pilih. Kalau kita nak gambar bunga, kita just gambar bunga. Kalau ada juga batik yang hanya menggunakan corak daun, semua boleh. Sebab batik ni tidak perlu terlalu detailing, maksudnya terlalu teliti untuk melukis. Cukup kita penuhkan kita punya permukaan kek tu dengan lukisan, dan juga paling penting untuk batik, pemilihan warna supaya corak dia nampak lebih cantik, nampak lebih fresh. So, korang hanya perlu buat saja dahulu mengikut apa yang kita dah draw pada kertas tadi. Okey, penuhkan dahulu permukaan atas kek ni dengan corak dahulu sebelum nanti kita akan mewarna dia. Okey. Daripada video Kak Syah ni, Kak Syah rasa korang dapat tangkap macam mana step Kak Syah melukis bunga dan juga bagaimana step Kak Syah melukis daun. Lebihnya untuk memenuhkan corak pada permukaan ni, Kak Syah akan lukis saja
Yang biasa Kak Syah sebelum melukis batik ni memang search banyak tentang batik, sebab Kak Syah nak tahu setiap batik tu apa yang dia ada, corak bagaimana yang dia ada. So Kak Syah akan cuba lukis sajalah. Janji syarat untuk Kak Syah melukis batik, biasanya Kak Syah akan penuhkan semua gambar-gambar tu. Jadi korang sebelum nak melukis batik, biasakan diri untuk Google search kan macam mana sebenarnya design batik ni. Kalau ikutkan design batik ni, dia terpulang, dia adalah corak yang bebas yang kita boleh melukis. Okey. Untuk hasilkan corak batik yang cantik, korang hanya perlu rajin untuk search macam mana satu-satu batik tu dibuat. Kalau tengok corak-corak dia orang sangat mudah. Just hanya perlu penuhkan dia orang punya kalau macam baju batik tu kan, kadang-kadang kita tak faham pun corak dia corak apa, cuma dia ada menerapkan elemen-elemen bunga, daun dan juga corak-corak untuk memenuhkan batik tu sendiri. Dan seterusnya ni baru Kak Syah menggunakan scriber needle untuk mewarna bahagian dalam. Sebenarnya kalau kita guna scriber needle ni, dia sebenarnya agak lambat. Kak Syah beritahu sebab dia punya hujung tu kan tajam macam tu. So bila kita nak ambil adunan tu, kita kena ambil sedikit demi sedikit. Kalau dulu sebelum ni, kalau Kak Syah melukis batik, Kak Syah gunakan piping bag. Kak Syah akan isi setiap warna dalam piping bag tu dan Kak Syah akan warnakan dia. Okey, yang ni extra lah sebab Kak Syah ada tools untuk yang dipanggil, yang Kak Syah tengah pegang ni adalah palette knife, pisau untuk orang melukis sebenarnya. Untuk kalau kita tengok pelukis-pelukis, dia ada guna painting jenis tool macam ni, tool painting macam ni. So Kak Syah applykan penggunaan tools ni pada Kak Syah punya design lah untuk batik ni. Sebab dia punya permukaan hujung tu dia agak lebar, jadi bila kita nak ambil adunan tu, dia mudah. Kalau tanya kenapa Kak Syah tak isi dalam piping bag je, senang. Satu, kalau isi dalam piping bag ni agak lecehnya sebab kita kena bancuh and then kita isi dalam piping bag. Okey. Lagi satu, dia agak membazir kalau kita isi macam tu sebab kita tak berapa nak reti nak sukat kan. Jadi bila satu lagi Kak Syah nak jimatkan adunan, jadi bila kita nak jimatkan adunan, kita kena terimalah, kita kena buat slow berbanding kalau kita isi dalam piping bag tu, just kita pipe je semua kan, dia jadi laju. Kalau macam ni kena buat satu persatu lah, dia ambil masa. So korang terpulang, boleh guna piping bag, boleh guna tools macam yang Kak Syah buat untuk mewarna. Untuk video-video asas batik, korang kena tengok video lama Kak Syah. Kak Syah dah pernah ajar dah. Untuk video yang ni, dia lebih advance sikit lah. Kalau korang baru-baru lagi, korang kena tengok video yang lama Kak Syah dah pernah share. Okay, lepas tu nanti dah dah tahu macam mana basic nak melukis, korang dah boleh melukis yang jenis advance macam ni. Okay, ini adalah lebih kurang kalau Kak Syah nak melukis macam tu. Biasa Kak Syah tak akan pakai scriber needle ataupun knife palette tu sebab lambat. So memang kena masukkan juga dalam piping bag nak bagi corak dia nampak lebih mudah kita melukis. Itu dot-dot tu adalah tema Kak Syah lah. Biasa kalau Kak Syah nak penuhkan satu-satu design, memang Kak Syah akan buat dot-dot supaya dia nampak lebih penuh lah, taklah kosong sangat kita punya corak. Dan selebihnya memang Kak Syah akan gunakan pewarna putih untuk Kak Syah jadikan highlight lepas kita habis melukis. Okay, ni Kak Syah nak tambah-tambah je lah. Bila kita dah tengok mana yang kurang, kita just tambah. Biasanya memang kita akan tambah daun dah, kita tak akan tambah bunga dah. Okay, so kita just tambahkan bunga. So janji corak kita penuh. Okay, nanti korang boleh buat dengan lebih baik lagi daripada Kak Syah ni. Kak Syah bagi demo je lah.
Okey, ni dah siap. Kita dah boleh bakar dengan suhu yang sesuai. Okey, nak tengok hasil dia? Okey, ini adalah hasil dia selepas Kak Syah bakar 1 jam 30 minit. Kenapa 1 jam 30 minit? Sebab Kak Syah nak kawal api tu. Sebab untuk corak batik ni dia kena hati-hatilah waktu proses pembakaran. Sebab kita tak nak warna atas dia luntur. Okey. Ini adalah hasil dia selepas kita bakar. Ni Kak Syah ada share dekat Kak Syah punya TikTok. Lama dah. Tapi ini baru Kak Syah share kan macam mana Kak Syah melukis corak batik. Okey. Kak Syah harap dengan perkongsian Kak Syah ni nanti korang dapat buat dengan lebih baik. Ini hasil dia. Ada orang kata kalau kita melukis lama, kek kita akan mendap ke apa tak. Ini adalah tekstur kek Kak Syah. Dan korang boleh tengok dia sendiri, dia tak kecut, dia stay tinggi. Okay. So, sehingga kita berjumpa lagi dalam next video. Bye semua. Assalamualaikum.